Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan mengenai analisis perkembangan sosio-budaya di sekolah di bawah subjek EDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan kumpulan kami. Nama saya Nazrina binti Kalinggalan. Bersama-sama rakan saya iaitu Cikgu Nur Fazira dan Cikgu Nur Farina akan menganalisis mengenai perkembangan sosiologi di sekolah. Oleh itu, kita lihat kepada isi kandungan. Yang pertama, kami akan analisis tentang konsep kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Kedua, faktor-faktor kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Ketiga, isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya. Dan yang terakhir, peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Pertama sekali, kita lihat kepada konsep kepelbagaian sosio-budaya itu sendiri, yaitu hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama melalui aspek cara hidup dan sebagainya. Kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia yang mana mengamalkan budaya masing-masing dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan budaya kaum-kaum yang lain. Seterusnya kita pergi kepada definisi sosio-budaya itu sendiri. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, sosio didefinisikan sebagai kata awalan yang merujuk kepada perkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan, manakala budaya pula ataupun kebudayaan pula berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu budaya yang terhasil daripada perkataan budi yang menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Seterusnya kita lihat kepada pendapat tokoh mengenai sosio-budaya. Sosio-budaya menurut pendapat Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib ialah merupakan amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup dalam sesuatu masyarakat tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada faktor-faktor kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang pertama adalah struktur sosial dan ekonomi. Kedua adalah bahasa. Ketiga adalah kepelbagaian kaum dan budaya. Dan yang terakhir ialah kepelbagaian agama. Kita lihat kepada struktur sosial dan ekonomi. Di sekolah bandar lebih maju dengan kemudahan ICT. Manakala kita dapat lihat kepelbagaian ini di sekolah luar bandar yang menghadapi kekurangan kemudahan asas, dan ini telah menjadi kekangan dalam mendapatkan lagi jurang kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Contohnya, program-program telah dilakukan untuk merapatkan lagi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah, iaitu program transformasi sekolah 2025 atau lebih dikenali sebagai TS 2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan lagi kualiti sekolah luar bandar agar setara dengan sekolah di bandar. Seterusnya kita lihat kepada faktor kepelbagaian sosio-budaya melalui aspek bahasa.
Seperti yang kita sedia tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar ataupun bahasa kebangsaan yang digunakan oleh masyarakat dan juga di setiap sekolah. Namun, pelbagai bahasa lain digunakan seperti Mandarin, Tamil, Iban, Kadazan Dusun, dan ada juga pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris. Melalui itu, kita dapat lihat bahawa kepelbagaian bahasa itu telah berkembang dalam persekitaran sekolah dan pelajar juga bercakap menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kepada apa yang mereka tahu. Oleh itu, dalam merapatkan lagi jurang kepelbagaian sosial budaya ni, program memertabatkan bahasa Melayu dan juga memperkukuhkan bahasa Inggeris ataupun MMBI telah diterapkan dalam sistem pendidikan untuk tujuan ini. Seterusnya kita lihat kepada kepelbagaian kaum dan budaya. Seperti yang kita sedia tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India dan juga Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian etnik ini ataupun kaum ini telah mewujudkan pelbagai perbezaan sambutan perayaan, contohnya Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Pesta Keamatan dan Gawai. Oleh itu, untuk mendapatkan kepelbagaian sosial budaya di sekolah ini, pelbagai usaha telah diperkenalkan untuk memperkenalkan budaya setiap kaum di sekolah. Amalan budaya yang berbeza ni adalah mengikut bangsa. Tetapi di sekolah, semua perayaan ini akan disambut bersama-sama dan sambutan perayaan ini juga telah menggalakkan lagi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Seterusnya kita lihat kepada faktor kepelbagaian sosio budaya di sekolah dari segi agama. Seperti yang kita sedia tahu, Islam adalah agama rasmi, tetapi agama lain seperti Kristian, Hindu, dan Buddha boleh diamalkan di Malaysia. Oleh itu, aktiviti-aktiviti di sekolah berkaitan dengan agama ini telah dilakukan. Contohnya, pada bulan Ramadan, Ihya Ramadan diadakan di sekolah di mana guru-guru dan murid-murid bersama-sama untuk menjayakan program ini, untuk menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Begitu juga dengan sambutan Christmas, Deepavali, pelbagai program diadakan dan juga pertandingan-pertandingan berkenaan sambutan Christmas dan Deepavali telah dijalankan di sekolah. Oleh itu, di sini kita telah lihat apa itu konsep sosio budaya dan juga faktor kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Seterusnya, kita lihat kepada isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya di sekolah yang akan dibentangkan oleh rakan saya, iaitu Cikgu Nur Fazira. Baiklah, terima kasih Cikgu Mazrina. Seterusnya, saya Nur Fazira binti Mursali akan membentangkan berkenaan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya. Terbagi kepada 4, iaitu perbezaan bahasa, gender dan kaum, pencapaian akademik dan juga layanan guru. Perbezaan bahasa. Seperti mana kita ketahui, bahasa memainkan peranan penting dalam komunikasi harian kita di mana jua kita berada, terutamanya seorang murid yang berada di sekolah. Mereka harus bertutur menggunakan bahasa Melayu standard yang digunakan oleh semua orang yang berada di dalam sekolah tersebut. Contohnya, seorang murid yang menguasai bahasa ibundanya berbanding bahasa Melayu standard akan digunakan di sekolah tersebut tidak bersesuaian kerana bahasa ibunda tidak semua dikuasai oleh guru maupun murid tersebut. Oleh itu,
Jurang yang akan menyebabkan seseorang murid itu tidak menguasai bahasa pengantar seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan menyebabkan ketidaksamaan dalam pencapaian akademik dan interaksi sosial dan juga penguasaan dalam sesuatu subjek tersebut. Seterusnya berkaitan dengan ketidaksamaan gender dan kaum. Dalam pendidikan, gender dan kaum ini secara tidak langsung memainkan peranan tersendiri dalam pelbagai aspek, termasuklah dalam pemilihan pemimpin dalam carta organisasi sekolah dan juga menengah atas yang akan mereka ambilkan dalam subjek-subjek tertentu. Contohnya, murid lelaki lebih cenderung dijadikan sebagai ketua kelas di dalam kelas mereka. Murid lelaki juga akan dikatakan lebih sesuai bahagian dengan bidang teknikal, manakala murid perempuan pula lebih sesuai dalam bidang seni dan juga kemanusiaan. Selain itu, murid daripada kaum minoriti mungkin menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan peluang pendidikan yang sama. Kaum minoriti mungkin menghadapi kesukaran dalam menyesuaikan sistem pendidikan terutamanya bahasa pengantar yang berbeza dengan bahasa ibunda mereka. Mereka lebih biasa menguasai suatu bahasa itu kerana kaum mereka menggunakan budaya tersebut, bahasa tersebut dalam sesuatu kelompok. Mereka kena ubah dan biasakan dengan sesuatu yang umum yang digunakan dalam sekolah tersebut agar ketidaksamaan ini dapat dikurangkan. Isu ketiga itu berkenaan dengan pencapaian akademik. Pencapaian akademik yang sering dikaitkan dengan sosioekonomi dan budaya sesebuah keluarga. Kerana contohnya seseorang murid yang berlatar belakangkan sosioekonomi yang rendah sukar mendapat akses pembelajaran yang luas seperti murid yang berkemampuan. Murid daripada keluarga berpendapat rendah mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bahan pembelajaran tambahan, kelas tuition atau teknologi yang moden digunakan pada masa kini yang memudahkan mereka untuk mendapatkan info atau ilmu yang lebih dari yang dipelajari di sekolah. Berbeza dengan murid yang hanya mempunyai pendapatan yang rendah kerana apa yang guru mereka ajarkan di dalam kelas hanya itu saja yang mereka dapat akses kerana tidak mempunyai ekonomi yang membantu mereka untuk mendapatkan seperti kelas tambahan, akses internet dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan jurang antara pencapaian akademik itu selalunya disebabkan sosioekonomi sesebuah keluarga tersebut. Ketidaksamaan dalam pencapaian akademik akan dikaitkan dengan isu ketidaksamaan ini. Dan terakhir sekali iaitu layanan guru. Layanan guru tanpa disedari memberikan kesan positif atau negatif terhadap pencapaian murid. Murid daripada keluarga yang berada akan memberikan perhatian istimewa daripada gurunya. Murid yang sering mendapat markah yang tinggi akan diberi perhatian yang lebih berbanding murid yang lemah. Guru yang tidak memberikan perhatian yang sama rata memberikan kesan yang negatif kepada murid yang mempunyai latar belakang dan sosio budaya yang berbeza. Selain itu, dalam sesetengah kes, guru mungkin secara tidak sedar memberikan layanan yang berbeza kepada murid berdasarkan latar belakang sosial, kaum atau pencapaian akademik seseorang murid tersebut. Contohnya, murid yang sering mendapatkan markah tinggi mungkin diberi lebih perhatian berbanding murid yang lemah. Selain itu, murid yang kurang fasih dalam bahasa pengantar mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bimbingan yang mencukupi daripada gurunya kerana komunikasi mereka yang tidak bersefahaman disebabkan bahasa murid tersebut masih lagi mengambil masa yang panjang untuk menggunakan bahasa pengantar seperti bahasa Melayu atau bahasa Inggeris di sekolah tersebut. Sekian daripada saya. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Cikgu Farina. Terima kasih. Okey, baiklah, seterusnya peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Apa itu guru sebagai ejen sosialisasi? Di mana guru berperanan dalam membentuk dan mengajarkan tentang norma, nilai serta budaya kepada pelajar supaya mereka boleh beradaptasi dengan masyarakat di luar sana. Okey, apa peranan dan tanggungjawab guru tersebut? Yang pertama adalah
mewujudkan persekitaran pembelajaran secara kondusif di mana guru menggalakkan pergaulan yang mesra dalam kalangan pelajar terutamanya di dalam kelas sebagai contoh melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti kerja kumpulan yang menggalakkan mereka berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua, membentuk hubungan sosial mesra di mana ianya bermaksud kehadiran guru ini berperanan untuk melahirkan masyarakat yang penyayang dan membentuk insan yang mempunyai emosi yang matang. Sebagai contoh, guru sentiasa mewujudkan hubungan sosial dengan memberi galakan secara aktif di dalam kelas serta dapat memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar supaya mereka berjaya dan cemerlang di masa hadapan kelak. Okey? Seterusnya, guru menunjukkan pelakuan yang positif kepada pelajar di mana guru ini sentiasa menjadi role model kepada murid-murid di sekolah. Contoh, kita sebagai guru sentiasa menunjukkan akhlak dan nilai murni yang boleh dicontohi oleh pelajar di sekolah. Sebagai contoh, sentiasa bertutur secara sopan, berkomunikasi dengan baik dan memberi teguran secara yang membina kepada mereka. Yang seterusnya, guru berperanan menyatukan bangsa Malaysia. Seperti kita sedia maklum, kita ini tinggal di negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan juga bangsa. Jadi, guru di sini berperanan menggalakkan interaksi antara kaum di sekolah. Okey, sebagai contoh, kita sentiasa menggalakkan kerjasama antara pelajar yang berbilang kaum ini untuk mereka membina hubungan baik di sekolah. Yang terakhir, menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Okey, guru di sini juga boleh mencontohi ataupun boleh mendidik pelajar di mana kita sentiasa memberi nasihat secara moral kepada mereka di sekolah mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, kalau kita lihat sebelum kita memulakan sesi pembelajaran di dalam kelas, guru meminta pelajar supaya membaca doa terlebih dahulu mengikut kepercayaan masing-masing untuk kita minta berkat kepada Tuhan. Okey. Dan sentiasa mengadakan kegiatan keagamaan pun mengajar rasa syukur kepada murid yang melibatkan kerohanian dalam diri mereka supaya mereka tidak terpesong. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.